Dan sepanjang malam, Matt hanya mampu duduk berpeluk tubuh dalam kemah dia sambil pegang pisau dia dan menunggu pagi menjelma. Sebab pada waktu pagilah dia mampu melepaskan diri daripada benda tersebut. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel kami, In Case World. Macam biasa, kalau korang minat dengan konten-konten yang misteri, mistik, seram, jenayah dan seumpamanya, so korang bolehlah consider untuk tekan butang subscribe sekarang juga. Sebab kita akan post banyak lagi video-video macam ni tiap-tiap minggu. Okay, tanpa membuang masa lagi, jom kita ke kisah yang seterusnya. Bekerja sebagai banker di Wall Street Bank adalah satu pekerjaan yang agak memenatkan baik daripada segi fizikal maupun mental. Sebab umum rata-rata tahu Wall Street adalah satu tempat pelaburan bursa saham yang paling sibuk dalam dunia. Jadi kalau korang bekerja di Wall Street Bank, so maksudnya hari-hari korang memang akan sibuk lah. Walaupun tinggal di bandaraya yang besar macam tu, Matt sebenarnya adalah seorang yang sangat-sangat sukakan aktiviti-aktiviti outdoor, macam pergi hiking, pergi camping. Jadi bila ada je masa-masa yang terluang, macam hari cuti ke, Matt dia akan pergi berkemah masuk ke dalam hutan untuk 2 atau 3 hari macam tu. Jadi pada tahun 2016, untuk menenangkan fikiran dia, Matt memilih untuk pergi bercamping selama beberapa hari di Pegunungan Rainier. Pada hari pertama Matt ada kat situ, semuanya macam biasa je. Dia sampai kat situ, dia parking kereta dia and dia masuk ke dalam hutan. Dan bila matahari dah nak terbenam, Matt dia pilih satu tempat yang agak sesuai. Dia clearkan kawasan tu dan dia dirikan kemah. Dia buat unggun api dan dia masuk dalam kemah dia. Dia zip dan dia pun tidur. Selang beberapa jam selepas tu, Matt tiba-tiba terjaga sebab Matt terdengar macam ada bunyi binatang betul-betul dekat luar kemah dia. Dan pada mulanya Matt dia macam abaikan je bunyi tu, macam dia anggap tak penting lah kan. Tapi disebabkan bunyi itu tak berhenti, macam dah agak lama, so Matt dia pusingkan badan dia dan dia buka sikit je zip kemah dia untuk sekadar dia nak tengok apa yang ada dekat luar tu, apa yang tengah buat bunyi bising dekat luar tu. Dan Matt sangat-sangat terkejut bila dia dapat nampak yang di luar kemah dia ada seorang lelaki yang tengah duduk menghadap arah unggun api dia yang dibuat tu, tapi dah terpadam dah. Dan orang tu just duduk je kat situ, termenung menghadap unggun api tu. Dan sekali-sekala orang tu akan sepak unggun api tu. Matt tergamam, dia tak tahu kenapa. Dia tak kenal pun orang ni, of course. Dan dia terus pandang dia orang tu. Dan mungkin orang tu terperasan yang ada orang tengah tengok dia. So dengan tidak semena-mena orang tu tengah tengok tu, dia terus angkat kepala dia dan dia ternampak Matt. Dia orang bertentang mata sekejap. Dan bila dia ternampak je Matt, mata orang tu terus terbeliak. Dia macam terkejut sangat-sangat. Dia bangun, dia pusing dan dia terus berlari masuk ke dalam hutan. Spontan, Matt dia terus buka zip dia, keluar dan dia terus halakan lampu suluh, cuba nak cari siapa orang ni. Dan masa tu Matt just terfikir yang, siapa dia ni? Apa dia nak? Apa dia buat dekat luar kemah aku? Aku tak kenal dia pun. Ada orang lain ke camping kat sini? Dan masa Matt tengah berfikir semua benda ni, Matt just dia matikan lampu suluh dia dan dia fikir, okay, aku akan duduk kat sini, aku nak tengok cahaya lampu suluh daripada orang ni ataupun unggun api ke atau apa-apa cahaya lah. Sebab dia akan nampak sebab malam tu gelap sangat. Dan mungkin dia boleh nampak nanti akan ada kemah orang kat mana-mana apa semua tu. Sebab Matt berada di kawasan yang agak tinggi. Dan masa Matt tengah tunggu tengok tu, selepas 5 minit macam tu, Matt tak nampak apa-apa cahaya pun. So Matt agak pelik, dia terus masuk dalam kemah dia balik, dia zip. Dan Matt terfikir yang, tu orang ke? Sebab kawasan kat situ agak bahaya lah, macam untuk seorang manusia berlari dalam gelap kalau dia tak tahu hutan ni macam mana kawasan-kawasan dia. Kan, kita berjalan belakang rumah kita sekalipun kadang-kadang kalau tak ada lampu tersadung juga. Dan benda tu semua just meninggalkan tanya-tanya je. Matt tak punya jawapan pun. Dan akhirnya Matt pun tertidur balik. Keesokan paginya, bila terbangun, Matt dia keluar dari kemah dia. Dia tengok macam tak ada apa-apa yang berusik sangat pun barang-barang dia. Dia sungguh napi tu je lah, macam berselerak sikit. So Matt pada masa tu dia husnuzon je lah kot. Dia macam husnuzon, Matt berfikiran positif lah kot.
So Matt dia fikir yang macam mungkinlah kot ada siapa-siapa yang berkemah dekat-dekat tak jauh daripada tempat aku ni. Masa tengah berkemah tu mungkin dia minum arak ke, mabuk ke, ataupun dia ambil bahan-bahan benda-benda terlarang ke, dan tengah tak betul tu dia datang salah kemah macam itulah. Itulah yang Matt fikirkan pada masa tu. So tak peduli lagi dengan hal tu, Matt dia terus clearkan kawasan tu balik. Dia lipat kemah-kemah dia dan dia terus hiking. Matt bila masuk ke dalam hutan ni, dia tak ada arah-arah yang tertentu dia nak tuju tau. Dia just masuk je pergi mana-mana, dan dia cuma bawa kompas dan juga peta tempat kawasan tu. Dan selepas 2 hari, Matt dah bergerak jauh lagi ke dalam hutan tu, lebih kurang dalam jarak 24 ke 25 km lah macam tu. Dan pada hari ketiga tu, Matt dia macam biasa, dia dah matahari dah terbenam. So dia tengok tempat yang agak sesuai, dia clearkan kawasan tu, dia dirikan kemah dia, buat unggun api dan duduk untuk makan malam kat situ. Masa tengah makan tu, Matt terdengar bunyi macam ada binatang dekat belakang dia. So Matt pada mulanya dia anggap, dia agak yakin lah benda tu binatang je. So dia buat tak tahu dia tengok-tengok macam tu, dia makan, sama makan. Tapi macam sebelumnya, bunyi tu tak hilang-hilang, macam still ada kat belakang dia. So Matt dia letak makanan dia, dia pusing, dan dia just menghadap je ke arah hutan gelap tu, yang tebal belakang dia tu. So dia termenung tengok je kat situ. Dan dia expect masa tu nak jumpa macam mungkin rusa atau apa-apa, biawak ke apa ke yang keluar kicau binatang ni. Tapi masa tengah berdiri tu, bukan binatang yang Matt nampak. Sebaliknya satu suara yang bertanya, "Kau tahu tak macam mana nak pergi Bryce Canyon?" Jantung Matt masa ni terus berdegup laju. Sebab dia agak yakin, dia tak nampak lagi orang tu, tapi dia agak yakin yang ni adalah orang yang sama yang duduk dekat luar kemah aku 2 hari lepas. Dalam ketakutan tu, Matt dia terus jawab yang, "Aku tak tahulah kat mana Bryce Canyon." Dan kemudian terdengar lagi suara orang tu bertanya, cuma kali ni dengan lebih tegas lagi, "Kau tahu tak macam mana nak pergi Bryce Canyon?" Matt kaku, dia tak tahu nak buat apa. Dan dia cuma berharap orang tak datang dekat dia atau buat apa-apa dekat dia. Sebab Matt masa tu dia sedar yang dia tak ada internet coverage, dia tak ada line telefon, tak ada, dan tak ada siapa-siapa tahu pun aku nak pergi mana. Sebab aku sendiri pun tak tahu aku nak pergi mana. Dia just pilih macam tu je kan. So Matt pada masa tu dia fikir, aku kena buat something yang nak tunjukkan yang aku tak takut dengan dia, untuk tunjukkan yang aku in charge. So Matt dia tarik nafas dalam, dia ambil lampu suluh dia yang ada dekat sebelah dia, dia ambil, dan dengan satu gerakan Matt dia terus angkat lampu suluh dia dan halakan ke arah bunyi suara tersebut. Dan Matt nampak seorang lelaki yang tengah berdiri di balik pokok, pegang pokok tu, tapi dia macam mengintai daripada balik pokok tu, seolah-olah macam tengah bersembunyi daripada Matt. Dan pada ketika tu Matt dapat pastikan yang ia adalah orang yang sama yang duduk dekat kemah dia pada 2 hari lepas. Dan bila lampu suluh tu kena muka orang tu terus tempit dekat Matt macam, "Ada tempat lain." Macam tu lah. So Matt terkejut, dia terus turunkan balik lampu suluh dia dan dia berdiri keras itu. Dia takut, dia tak tahu nak buat apa. Masa tengah kaku keras tak tahu nak buat apa tu, Matt dia terdengar lagi sekali suara orang tu bertanya. Dan suara orang tu terdengar sangat-sangat jelas lah, "Kau tahu tak macam mana nak pergi Bryce Canyon?" So Matt terkejut sebab suara tu dengar dekat sangat. So dia terus angkat balik lampu suluh dia, dan orang tu cuma berdiri beberapa kaki je, tak jauh sangat pun daripada Matt. Dan bila lampu suluh tu kena muka orang tu dia, mata dia terus terbeliak lagi sekali, macam mana dia nampak Matt pada awal-awal tu. Dan dia terus pusing, dia berlari masuk ke dalam hutan balik. Reaksi spontan Matt pada masa ni, dia tak tahu apa, dia terus berlari cuba nak kejar orang tu. Tapi Matt cuma berlari sekejap je, tak jauh pun. Dan dia terus fikir macam mana kalau ni perangkap, dan kawasan kat sini agak bahayalah untuk nak berlari malam-malam. So Matt dia terus berhenti bila dia terfikir benda tu, dan dia patah balik pergi kat kemah dia. Ketakutan, dia terus padamkan unggun api tu, dia masuk dalam kemah dia dan dia pegang pisau dia. Dan Matt fikir yang, apa dia ni, siapa dia ni, dia nak apa, orang ke, macam mana dia boleh berlari masuk hutan tanpa gunakan lampu suluh atau sebarang cahaya pun, dia nak apa? Dan selama berjam-jam Matt pegang pisau dia dan lampu suluh dia. Sampailah pukul 3 pagi, Matt fikir yang, aku nak kena rehat ni, sebab esok pagi benda pertama yang aku nak buat adalah kemas barang-barang aku dan belah dari hutan ni secepat mungkin. Sebab dah jelas yang orang ni ikut aku. Aku dah bergerak berpuluh kilometer dalam hutan ni, dalam arah yang aku sendiri tak tahu pun. Aku pilih rambang macam gitu je. Dan macam mana dia boleh jumpa aku dalam hutan sebesar ni kalau nak cakap kebetulan pun. So agak jelas lah yang orang ni ikut aku tanpa aku sedar pun.
keesokan harinya Matt apabila terjaga, dia terus kemas barang-barang dia, lipat kemah dia semua, dan dia terus berlari untuk nak keluar daripada hutan tersebut secepat mungkin. Dan masa tengah on the way keluar tu, Matt dia terasa macam diri dia tengah, orang tengah tengok dia, macam ada orang tengah ikut dia. So dia macam tak tenang sambil dia macam berlari-lari anak tu, dia terus tengok belakang, macam terasa macam ada orang ikut dia lah. Dan bila matahari habis terbenam, Matt masih tak sempat sampai lagi, sebab Matt berada jauh dalam hutan, lebih kurang dalam 3 hari perjalanan untuk sampai kat kereta dia. So agak mustahil lah untuk dia nak sampai dekat kereta dia dalam sehari walaupun dia berlari. So dia pilih tempat yang sesuai, dia tengok tempat yang sesuai, dia dirikan kemah, buat unggun api, dia makan, dan dia terus masuk dalam kemah dia. Dan tak sampai beberapa minit pun Matt terus tertidur, mungkin disebabkan terlalu penat sebab seharian dia berlari. Dan tiba-tiba Matt terdengar bunyi macam orang berjalan mengelilingi kemah dia. So Matt pada masa ni dia bangun, dia duduk, dia tak buka nak tengok lagi dah, sebab dia dah yakin ini adalah orang yang sama. Ini adalah orang yang sama. So Matt dia cuma pegang lampu suluh dia, pisau dia, dan duduk je kat situ. Dan selama berjam-jam orang ni just berjalan mengelilingi kemah dia. Dan bila hari dah nak siang, pukul 5 pagi, 6 pagi macam tu, barulah orang ni berhenti. Dan Matt dengar orang tu berjalan masuk balik dalam hutan. So bila matahari dah betul-betul keluar, Matt dah nampak, Matt dia terus keluar dari kemah dia, dikemas-kemas. Matt dia terus berlari lagi untuk keluar dari hutan tu. Dan kali ni dah, ini bukan lagi sangkaan. Matt dah yakin yang orang ni memang ikut dia. Dia tahu, dia bukan nak agak-agak lagi, dah confirm orang ni memang tengah ikut dia. So Matt dia terus berlari je. Dan malangnya, walaupun matahari dah nak hampir terbenam hari tu, Matt masih lagi belum sempat sampai dekat kereta dia. Matt masih agak jauh lagi. So tanpa pilihan, dia cari tempat yang sesuai, dia dirikan kemah dia, bawa unggun api, dia makan, dan dia masuk dalam kemah dia. Dia pegang pisau, dia pegang lampu suluh. Dia tak dapat nak tidur lah sebab dia dah takut. Dan 2-3 jam lepas tu Matt tak dengar bunyi apa-apa pun. So Matt terfikir yang mungkin aku dah dapat lari, lepaskan diri kot daripada orang ni. Mungkin sebab aku berlari, so orang tu tak dapat nak follow aku kot. So aku dah selamat kot, Matt fikir macam tu. So baik aku dapatkan rehat sikit lah, sebab esok aku mungkin perlukan sehari lagi untuk nak pergi kat kereta aku. Dan Matt letak pisau dengan lampu suluh dia dekat sisi dia, dia terus baring tidur. Tapi tak lama kemudian Matt tiba-tiba terdengar, Kau tahu tak macam mana nak pergi Bells Canyon? Matt dia terus terjaga, jantung Matt kembali berdegup laju, dan sangat laju sebenarnya. Matt bagi tahu yang dia terasa macam seolah-olah dia nak dapat sakit jantung masa tu, sebab dia dapat dengar bunyi degupan jantung dia sendiri. Matt dia terus duduk, dia pegang balik pisau dia, dia tak jawab apa-apa, dia duduk diam je, pegang lampu suluh dia. Dan sepanjang malam orang ni berlari melintasi kemah dia, buat bising, buat kacau kat luar tu. Lepas tu sekali-sekala orang tu akan berhenti dan buat bunyi binatang, macam tak tahulah bunyi binatang apa dia buat, tapi buat bunyi binatang. Dan macam rosakkan benda-benda kat luar lah, sepak dahan, ranting kayu itu, unggun api Matt tadi, macam tu lah. Dan ketika hari dah nak siang, baru Matt terdengar yang orang tu terus berlari masuk ke dalam hutan balik. So Matt tanpa membuang masa, dia terus keluar, lipat kemah-kemah dia, dan Matt terus berlari lagi menuju ke kereta dia. Dan apabila sampai dekat kereta dia, Matt beritahu dia terus masuk dalam kereta, kunci pintu. Dan dia terasa macam nak menangis pada masa tu, sebab dia tak sangka dia dapat keluar dengan selamat. So Matt terus ibu kereta dia, dia pergi dekat hotel yang berdekatan. Dan Matt terfikir pada masa tu dia nak call polis untuk nak report pasal orang ni. Tapi Matt fikir, aku nak cakap apa, orang tu tak buat jenayah pun lah dekat aku. Dia just tanya aku macam mana nak pergi Bells Canyon je. So akhirnya Matt putuskan untuk tak call polis, sebab tak ada apa yang aku nak bagi tahu. Dan Matt pulang ke New York. Dia terpaksa terima hakikat yang dekat pedalaman hutan dekat Washington sana, ada seorang mamat ataupun benda yang ikut aku selama 3-4 hari dalam hutan. Dan apa yang dia cuma cakap dekat aku ialah, Kau tahu tak macam mana nak pergi Bells Canyon? Okay guys, so itu je daripada aku untuk kali ni. Apa pendapat korang? Dia tu betul-betul nak pergi Bells Canyon ke, orang ke, apa ke? Korang nilaikan sendiri dan boleh komen kat bawah. InsyaAllah aku akan cuba baca satu persatu komen korang. Dan macam biasa, kalau korang berminat dengan konten-konten yang misteri, mistik, seram, jenayah dan seumpamanya, korang bolehlah subscribe dekat channel aku. Dan jangan lupa untuk tekan butang notification sekali, sebab kita akan post video-video macam ni tiap-tiap minggu. Kepada sesiapa yang nak contact aku untuk sampaikan kisah-kisah korang untuk aku ceritakan dekat sini ke, ataupun ada apa-apa cadangan cerita yang nak aku
ceritakan. So kau boleh DM aku dekat Facebook ataupun IG aku. Nama aku untuk kedua-dua akaun ni sama je, Key In Case. Dan aku juga ada akaun dekat TikTok dengan nama yang sama, Key In Case. So dekat sana aku just ceritakan cerita-cerita pendek. So tak kisahlah kawan daripada TikTok ataupun YouTube, aku sangat-sangat berterima kasih atas support daripada korang. Masih banyak-banyak, aku hargai sangat-sangat. So itu saja daripada aku untuk kali ini. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Untuk nak menenangkan fikiran dia jauh daripada kesibuk berum, aku terkajang kepala otak. Aku tabuk kepala hang.